perlu insaf, saudara. UMNO kini adalah diibaratkan seperti seorang yang dulunya gagah, dulu hebat, gagah perkasa. Tapi hari ini macam amat uzur kerana menderita penyakit barah. Sebab itu sahabat malam saya mengatakan, UMNO kini mengalami penyakit barah. Kerana walaupun satu ketika dulu, tidak kita nafikan UMNO bagaikan sepohon-pohon. Sebatang pohon yang rendang untuk menjadi teduhan rakyat Malaysia. Tapi pohon yang rendang itu kini dilihat sudah semakin layu akibat dimakan oleh anai-anai serta pelbagai perosak yang lain. Inilah untung nasib UMNO hari ini, saudara. Soalnya sekarang timbul persoalan. Apakah UMNO mampu bangkit kembali ke zaman kegemilangannya? Ini bergantung bagaimana UMNO berawat dan membuang terus barah yang sedang dideritainya. Saudara, jangan lupa. Kerana Julius Caesar pernah mengingatkan pembesar Rom satu empire yang dulu kukuh. Kerana sebagai empire yang kukuh tidak mungkin dapat diruntuhkan oleh musuh dari luar. Tetapi ianya boleh hancur dengan mudah ke tangan musuh yang berada di dalam empire Rom itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Julius Caesar ternyata benar. Begitu juga empire Melaka tidak mampu diruntuhkan oleh Portugis sekiranya tidak ada pertolongan dan pengkhianatan dari dalam kerajaan Melaka itu sendiri. Jadi itulah peranan si Kitul dan Raja Mendelia yang menjadi pengkhianat bangsa hingga runtuhnya empire Melaka. Kini saudara, anak cucu si Kitul itu masih berada dan sedang memainkan peranan yang sama dalam rumah agam UMNO. Benar, Presiden UMNO Datuk Zahid sudah melakukan pembersihan. Tapi tak cukup bersih. Masih ada lagi langau-langau, masih ada lagi parasit-parasit yang memamah pohon besar itu. Mereka ini perlu disingkirkan segera. Saudara, kekalahan UMNO di 73 kawasan putih dalam PRU yang lepas, saudara, ini jelas percaturannya bukan dilakukan oleh orang luar, tetapi wolot-wolot dalam UMNO yang tidak disingkirkan sewaktu kita menghadapi pilihan raya. Mereka inilah menggerakkan sabotaj dalaman. Mereka melakukan sabotaj secara besar-besaran, saudara. Tentera mereka masih lagi berkeliaran di cawangan-cawangan, malahan di rumah agam UMNO. Lihat bagaimana dana pilihan raya tak sampai ke tangan calon. Jentera pilihan raya ataupun pekerja-pekerja parti. Ada jentera pilihan raya yang dibayar untuk tidak buat kerja. Malahan ada jentera yang dibayar untuk membuat kerja membantu calon parti lawan. Mereka ini semua mesti disingkirkan segera dari UMNO di segenap peringkat. Tidak ada gunanya UMNO mendabik dada sebagai parti terbesar orang Melayu dengan keahlian sebanyak 4 juta orang. Tapi bila bertanding dalam pilihan raya, UMNO tewas kepada parti yang dikatakan hanya mempunyai tidak sampai 100,000 orang. Jadi siasatan segera mesti dilakukan di peringkat akar umbi. Panggil semua calon pilihan raya untuk disoal siasat. Kenapa dan bagaimana, apakah punca kekalahan. Jadi sama ada ahli biasa, kepimpinan cawangan, kepimpinan bahagian, kepimpinan negeri, malah di peringkat pusat. Jika terbukti mereka melakukan pengkhianatan, pemecatan mesti dilakukan. Without fear or favor. Kalau pemimpin benar-benar ikhlas dan sayangkan parti, jangan lagi ada tindakan yang memilih bulu. Antara faktor yang membantu kemenangan parti lawan oleh keupayaan mereka menguasai media sosial. Saya perlu diingat, UMNO cuma mempunyai sekitar 42 juta ahli. Manakala jumlah pengundi di seluruh negara saudara sudah pun 21 juta lebih. Artinya, kalaulah semua 42 juta ahli UMNO memberikan undi kepada UMNO, ia hanya mewakili sekitar 20% pengundi saja, saudara. Jadi tidak ada parti yang boleh menang pilihan raya sekiranya hanya mampu mendapat 20% undi dari pengundi. Jadi dalam keadaan begini, pemain-pemain media sosial juga perlu digerakkan. Jangan hanya bergantung pada 1-2 orang. Saya pun kadang-kadang letih juga, saudara. Kita nak jangan mengharapkan Datuk Lokman, mengharapkan saudara Ismi, mengharapkan Atan Likas, saudara, mengharapkan saudara Syam Jalil. Hari ini, saudara Syam Jalil sudah pun menjadi ketua perangan. Beliau harus bergerak sekarang. Kerana dalam tempoh 6 bulan mendatang ini, tak tahulah 2 bulan lagi ke, 3 bulan lagi ke,
kita akan menghadapi pilihan raya di 6 negeri. Jangan sampai UMNO sekali lagi. Saudara Hanizah, Allahu Akbar, kesian ni. Pencerahan dan serangan pun kamu tak tahu. Ini bukan soal serangan, saudara. Saudara apa ni? Saya nak bagi tahu bahawa dalam keadaan sekarang ni, pengkhianatan dalam parti. Kalau anda menyokong salah satu tokoh-tokoh tu, yang memang ada, yang ada terlibat, saya minta maaf. Tindakan perlu diambil. Kita tak boleh lagi dalam suasana berdondang sayang. Kita tak boleh lagi bernostalgia. Benar kita berada dalam kerajaan, tapi kerajaan kita hanyalah kita menumpang. Sedarlah diri, kita hanya sekadar menumpang eksan. Kalau kita ditolak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tergolek dok. Ini gambarannya saya. Sebab itu saya mengharapkan balik daripada Kelantan nanti, usai ini pelaksanaan, apa yang perlu disantuni, warga bangsa banjir di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya, perlu ambil tindakan segera. Dan saya harap bukanlah Datuk Seri Zahid seorang diri saja. Biro Disiplin kena bergerak. Tok Mat juga. Panggil Biro Politik. Kena dilakukan segera. Sebab saya melihat sekarang ni, bagaimana sebelah awal tadi saya nyatakan, UMNO ni macam sepohon besar. Satu pohon yang besar yang melindungi warga bangsa satu ketika dahulu. Hari ini layu. Kerana dahan-dahannya, pohonnya, batangnya, akarnya sudah diresapi oleh kanser. Barah-barah yang teruk. Dibawa oleh parasit-parasit. Mereka ini perlu disingkirkan. Walaupun saudara tak suka dengar, saya akan nyatakan perkara ini saban malam. Saya, orang kata dalam bahasa Inggeris, I don't care. Saya melihat selagi mereka ini tidak disingkirkan daripada UMNO, selagi itulah UMNO akan ada bermasalah. Tak pedulilah kalau orang nak kata kerana dia nak lawan jawatan presiden, maka dia dipecat. Itu persetankan. Ahli akar umbi yang terinaya. Kesian dia orang. Bagaimana kita mau menangani, bagaimana kita nak menyantuni air mata wanita-wanita yang mengalami kekalahan. Mereka sedih melihat UMNO ini tumbang. Akhirnya, sekali lagi. Jadi dalam kesedihan ini, bukan kita nak meratapi. Ketepikan soal kita nak meratapi dengan tangisan sebagainya. Ketepikan. Kita mesti berlapang dada dan berjiwa besar. Pimpinan UMNO mesti berjiwa besar kali ini. Kalau mereka terbukti salah, kalau ada warlord, sama ada dia ketua bahagian, walaupun dia menguasai 10 bahagian sekalipun, singkirkan. Kalau ada orang-orang tertentu yang saban malam kita dah bercakap, saya rasa anda semua tahu. Mereka ini tidak duduk je Majlis Tinggi, tapi seolah-olah digambarkan macam dia ahli anggota Majlis Tinggi. Mereka ini perlu disingkirkan. Kalau terdapat bukti nyata, dia berada di Jakarta dalam menyusun strategi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini, dia perlu diambil tindakan awal-awal. Walaupun dia kata, mereka kadang-kadang mengambil perlindungan ataupun shield ataupun sebagai perisainya, saya nak bertanding jawatan presiden. Jadi kerana saya menawarkan untuk bertanding jawatan presiden, seandainya saya dah ambil tindakan, artinya presiden takut nak lawan saya. Pedulikan. Let them. Perlu apa lagi kita nak tunggu orang macam ini? Sebab itu saya tengok sekarang ni, cuba saudara lihat. Sekarang ni, bila mereka tersingkir macam-macam, tengok sendiri macam mana Tan Sri Anwar Musa. Hari ini jumpa dengan Dr. Mahathir dan menerima pula Zuraidah Kamarudin untuk menyertai dia punya mufakat nasional. Teruskanlah, tak ada masalah. Memang kita tahu, kita tak mahu adanya berlaku perpecahan dalam bangsa kita. Tetapi kalau dah terpaksa. Tangan ini, kata saya, teringat lagi kata saudara Zamil Ibrahim dalam satu bicaranya dalam NR Channel. Dia kata, apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi dulu tak cukup. Kerana kalau orang tu ada kanser dekat tangan ni, sepatutnya ke atas lagi. Jadi yang di atas lagi tak dipotong, masih lagi merebak. Sepatutnya dah tahu ada kanser, potong. Kalau jari tu ada kanser, potong tangan tu. Kalau kaki tu merasakan boleh mengakibatkan seluruh badan jadi kanser, potong. Cukup-cukuplah. Musim sekarang ni, kita tak perlu lagi. Saudara Saddam, selagi Sakau ada dalam UMNO, selagi itulah rakyat akan tolak. Sakau itu siapa yang akan masuk ke sana? Gelaran Sakau ni siapa yang memberi? Apa yang disakau? Saya tahu kadang-kadang orang mengatakan Zahid Hamidi sakau. Sakau apa? Tunggulah perbicaraan nanti. Saya yakin. Sebab mereka menuduh yang bukan-bukan. Saya rasa tidak adil. Macam mana tadi dia katakan, orang tuduh bila nak buat pilihan raya, kononnya banjir.
Bila tak ada berlaku banjir, dia tetap disalahkan. Dia mewujudkan Yayasan Akal Budi dengan wang dia sendiri. Dia dituduh sebagai kaki sakau. Apa benda ni? Kadang-kadang begini, saya bukan nak membela, tapi saya melihat fakta kes. Saya tidak mahu terlibat, terjebak dengan penghukuman di media masa. Kita tunggu apa kata hakim, apa kata ini. Betul, punca kekalahan kerana disebabkan oleh pucuk pimpinan. Saya faham. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Puncanya UMNO ni kalah kerana pimpinan. Dulu dah elok-elok dah. Di Melaka dah menang, di Johor menang. Tapi takut. Takut hilang jawatan. Takut kononnya nanti kalau ada pilihan raya, Zaid Hamidi daripada menteri. Sekarang apa jadi? Leboh. Akhirnya kita dimalukan. UMNO yang begitu diharapkan, akhirnya terkecewa. Kalau sekarang saya melihat. Tapi kenapa Presiden UMNO tak terus memecat pengkhianat dalam parti? Hariza Ina. Saya pun tak tahu. Saya belum mendapat kesempatan berjumpa dengan beliau. Kerana saya tahulah dia dengan sibuk. Sekarang ni ramai orang tengah kurung. Maklum sajalah gula. Yang saya sebutkan, kalau dah gula tu ada, kerengga datang, semut datang. Semut macam-macam semut. Semut merah ada, semut hitam ada. Malah semut mayat pun ada. Mengurungi Presiden UMNO sekarang ni. Jadi saya biarkan dulu. Saya cuma nak tunggu bila balik daripada Kelantan nanti, saya akan berusaha. Saya nak jumpa dengan Presiden, saya kata, this is a time, high time. Dulu pun saya dah bercakap saban malam. Perlu diambil tindakan. Orang macam Isyamuddin H2O, orang macam Noma, orang macam Khairi Jamaluddin. Kalau kita singkirkan mereka pun tak ada masalah. Lihatlah apa yang kita alami oleh Tan Sri Anwar Musa sekarang ni, terkial-kial. Betul dia ada ketumbukan 10,000 orang. Biarpun 10,000 orang, kita ada 4.2 juta ahli UMNO. Jangan dibiarkan warga UMNO terus merintih dalam tangisan kerana sikap pimpinan ataupun mereka yang menjadi bergelar warlord, yang punya wang, yang akhirnya menjahanamkan parti kita. Cukup-cukuplah. Saya melihat bahawa benar, apakah benar adanya gerakan baju hitam, sebagaimana yang dijawab oleh Datuk Saudara Khalid Samad, kononnya. Cuma saya mengharapkan agar janganlah disebut perkataan mahu menjatuhkan kerajaan. Itu salah. Kalau nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinannya, okey. Kerana nak menjatuhkan kerajaan itu sebenarnya adalah satu tindakan treason. Saudara, apa-apa pun, saya agak terkejut juga apabila ahli parlimen daripada Jelebu, iaitu Datuk Seri Jalaluddin Alias. Beliau adalah merupakan antara 10 orang yang dinamakan kononnya menandatangani SD menyokong Tan Sri Muhyiddin. Tapi semalam beliau membuat kenyataan bahawa beliau yakin semua ahli parlimen Barisan Nasional akan memberikan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada sidang parlimen akan datang. Apakah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri juga memberi sokongan? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi menurut daripada Datuk Seri Jalaluddin Alias, dia kata kesemua ahli parlimen BN adalah mengikut keputusan yang telah ditetapkan parti, iaitu menyokong penubuhan kerajaan perpaduan. Ini sebagaimana yang dilaporkan dalam sinar harian, walaupun tiada arahan khusus. Tapi beliau yakin bahawa pada 19 hari bulan, ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan 30 saja, saudara, campur dengan 82, itu pun dah cukup dah. Belum lagi masuk daripada parti-parti daripada Sarawak dan Sabah. Sebab itu saya katakan, walaupun diusahakan, kabarnya diusahakan macam-macam gerakan lah nak adakan di Jakarta, saya tak nampak. Saudara, sebab itu katanya saya ingin menyatakan kesediaan. Dia menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk memperolehi undian keabsahan ataupun legitimacy. Saudara, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali menyatakan, tadi pun dia bercakap, bila berjumpa dengan wartawan, dia kata dia bersedia, tak ada masalah. Beliau yakin bahawa dia boleh mendapat keabsahannya bukan saja daripada 112 dengan campuran daripada UMNO Barisan Nasional, tapi parti-parti yang lain. Cuma sekarang ni, saudara, saya melihatlah keadaan-keadaan kekeliruan dalam politik masih berterusan. Saya masih menerima tulisan teman-teman macam mana Saudara Bakhtiar Omar daripada media sosial MyTV Online
Agak menarik kerana dia menyatakan bahawa kekalahan Barisan Nasional bukanlah terletak ke atas seorang individu sahaja. Ini kerana memandangkan Barisan Nasional menyertai PRU sebagai sebuah parti yang besar. Jadi bekas Perdana Menteri merangkap naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri juga perlu tampil bagi mengambil tanggungjawab bersama kekalahan BN pada PRU 15. Kerana banyak kelemahan berlaku walaupun disedari, namun kerana mahu menjaga hati, akhirnya Barisan Nasional menjadi korban. Ini tulisan saudara Bakhtiar Omar. Contohnya, dia beri contoh kelewatan pembubaran parlimen yang mempengaruhi mood pengundi. Ia juga merupakan faktor yang memerangkap Barisan Nasional. Begitu juga dengan tempoh CSA dengan parti pembangkang dijadikan alasan untuk melengahkan pembubaran. Semua ini memberi ruang dan peluang kepada pembangkang ketika itu untuk mengumpul kekuatan setelah kalah teruk di PRN di dua pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor. Jadi walaupun Datuk Ismail Sabri dinamakan sebagai calon Perdana Menteri dan menjadi poster boy, tapi nampak gayanya bagaimana kata saudara Zamir Ibrahim, tak ada orang nak membeli, tak laku. Itu keadaannya. Jadi begitu juga adanya pendedahan daripada Mukris, Mahdi. Kalau kita lihat dalam media sosial bahawa benarkah dakwaan Mukris bahawa katanya ada peruntukan Perdana Menteri itu dikongsi dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini kata Mukris Mahathir. Ini juga Datuk Ismail Sabri perlu jawab. Dia harus mengambil tanggungjawab bersama. Saudara, sebenar-benarnya, ini saya nak bagi tahu pada anda. Peringatan dalam halaman media sosial yang saya baca, saudara, kita perlu hayati, saudara, bahawa kita harus tidak lagi melayan langau-langau suara-suara yang seolah-olah macam najis. Kerana UMNO sudah pun kini berada dalam kerajaan. Walaupun kita kalah, walaupun UMNO kalah, izin Allah SWT, UMNO masih berada dalam kerajaan. Apa yang nak dibising-bisingkan sangat? Sebab itu, ahli-ahli UMNO dan rakyat amat berharap agar kesemua ahli-ahli parlimen yang telah dilantik berada dalam kerajaan, saudara, perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehabis baik yang mungkin. Hentikan lagi melontarkan kenyataan-kenyataan yang bercorak politik. Bagaimana dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau terus menangani. Hari ini berada di Kelantan, apa segala masalah rakyat perlu disantuni. Kita perlu isat.